An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang seorang lelaki ini satu hari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lelaki ini dia mai kepada Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqatil a'zamin ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah manakah yang paling besar pahala? Jadi seorang lelaki ini mai tanya Nabi. Jadi manusia ni ada macam-macam tuan-tuan. Manusia ni kadang-kadang kita tengok ramai yang buat benda-benda sunat. Pahala-pahala sunat ni ramai orang kejar. Solat sunat, puasa sunat. Tapi ada juga di antara kita ni yang nak mengejar kepada benda sunat yang paling tepat pada waktunya. Saya ambil contoh tuan-tuan, solat duha. Solat duha ni waktunya daripada bila? Daripada selepas syuruk sehinggalah ada riwayat kata 15 minit ataupun 20 minit ataupun 30 minit sebelum zuhur, habis waktu duha. Jadi sepanjang waktu tu kita boleh solat duha. Tetapi di manakah waktu paling afdal untuk solat duha? Tak bila? Ketika mana Nabi kata, ketika anak unta bangun daripada tidur. Kalau kita nak kira sekarang, waktu ni dalam pukul 10, 10.30, pukul 11. Di antara waktu itulah waktu paling afdal untuk solat duha. Jadi siapa solat duha pada waktu tu, maka dapatlah ekstra pahala. Alhamdulillah lah siapa buat waktu tu kan. Jadi ada satu riwayat lain, ulama ada juga kata nak tahu waktu afdal solat duha ni ketika mana kita pergi ke tengah panas, kita tak tangan kita rasa panas. Tu waktu paling afdal untuk solat duha. Tapi kira dalam pukul 10, pukul 11 macam itulah kan, waktu matahari tu terik waktu tu kan. Jadi waktu itulah paling afdal untuk solat duha. Jadi siapa solat duha pada waktu tu, maka dapatlah ekstra pahala. Begitu juga dengan hadis ni, begitu juga dengan pahala sedekah ni. Jadi pemuda ni datang bertanya waktu bilakah paling afdal, paling besar ganjaran untuk bersedekah. Jadi qala, Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahih. Yang pertama. Jadi Nabi kata apa? Sedekahlah kamu ketika mana wa anta sahih, ketika mana kamu sihat, sedang sihat. Tu antara pertama, manakah waktu paling besar pahala, ketika mana kita sihat. Jangan tunggu sakit tuan-tuan, jangan tunggu sakit baru nak sedekah. Jadi kias juga kepada ibadah yang lain. Contohnya solat. Solat waktu yang paling terbaik bila mana kita sihatlah. Kalau kita dah sakit duduk atas wheelchair, jadi nikmat solat tu tak rasa lah. Nikmat solat tu dah hilang. Begitu juga dengan sedekah ni. Bila kita sihat ni lah, kita nak pulun buat, nak kena bagi sedekah. Nabi kata siapa sedekah pada waktu sihat, dapatlah ekstra pahala. Jadi kemudian syahih. Jadi bagilah sedekah ketika mana kita rasa kita kedekut, ketika mana kita rasa sayang duit, ketika mana kita rasa bakhil. Bagilah waktu tu. Kemudian yang kedua, takhsyaral faqra. Ketika mana Nabi kata bagilah sedekah ketika mana kita takut jadi miskin. Kita takut, kita rasa sayang duit, kita hilang duit, dan juga ketika mana kita rasa duit banyak baru kita nak sedekah. Jadi Nabi kata waktu tu kalau kita rasa macam tu, kita bagi sedekah, insya-Allah kita akan dapat a'zamul ajran, pahala sedekah yang paling besar. Ada tak kita rasa macam tu tuan-tuan? Kalau ada, kita lawan rasa tu, terus kita masuk duit dalam tabung. Tak banyak pun tak apa tuan, RM1 ke yang ada dalam poket kita kan. Sekarang lagi senang, QR ada, QR code ada kan. Jadi scan je, kita transfer je. RM1 paling lekeh pun RM1 lah. Kot lah dalam sen-sen ni takut rasa malu kan, bola tabung tu ketekang bunyi. Kan, sen kan. Boleh RM1, paling lekeh pun RM1 lah. Jadi ketika mana kita rasa kedekut tu lah, kita rasa sayang duit nak keluar tu lah, kita bagi sedekah. InsyaAllah Nabi dah jamin dah, kita akan dapat pahala sedekah yang paling besar. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wa ta'mulul ghina. Bagilah sedekah ketika mana kita rasa wa ta'mulul ghina, ketika kita rasa kita berangan nak jadi kaya. Kita berangan nak jadi kaya tuan-tuan, kalau Nabi kata bagilah sedekah pada waktu tu.
Bila mana kita rasa kaya, setengah orang duk mengejar harta, tuan-tuan. Setengah orang duk mengejar harta. Setiap hari cek balance dalam akaun kita kan. Sekarang senang online, boleh tengok je kan. Setiap hari dia tengok belek. Dan ada juga target seorang tu, dia nak target 300,000 akaun dia. Hujung tahun. Dia nak mengejar kepada kekayaan. Jadi Nabi kata, siapa yang ada rasa macam tu, tiba-tibalah orang minta sumbangan kat dia kan, depan mata dia, kalau dia bagi, insya-Allah dia akan dapat pahala besar dalam bersedekah. Kemudian Nabi kata apa lagi? Wala tuhmilu hatta idza balagatil hulqum. Jadi apa-apa pun Nabi kata, janganlah sampai nyawa di hujung halqum baru kita nak sedekah. Nabi beri peringatan tu. Apa-apa pun, whatever it is, boleh speaking sikit whatever it is, janganlah sampai nyawa kita duk barulah kita nak bagi sedekah. Time itulah baru panggil anak kita, adik kita, nah ni saya ada duit sikit ni, bagilah kat orang. Dia kata tak sempat dah, tentu tak sempat dah, nyawa di ujung ni dah, kat halqum dah. Tu Nabi kata, qulta li fulanin kadha li fulanin kadha. Bagilah kat orang ni, aku ada duit ni, bagi sat, aku nak mati dah ni. Tak sempat dah, Nabi kata waktu tu tak sempat dah. Kemudian waqad kana li fulanin, sesungguhnya duit tu sebenarnya hak milik orang tu. Maksudnya kalaulah dalam akaun bank tu ada duit, kemungkinan dia tak bayar zakat lagi, kemudian persen daripada akaun dia tu mungkinlah hak orang tu punya. Jadi itulah tuan-tuan, kita kena, sementara masih bernyawa ni, pulunlah kalah sedekah ni antara sihat-sihat semua ni. Kalau sihat, nampak sihat belakang ni, kalau bubuh seorang RM1 kat dalam tabung belakang tu, pahala paling besar kita dapat, insya-Allah. Bolehlah azam tuan-tuan, insya-Allah kita sebenar Ramadan ni kita imarahkan lagi budaya bersedekah. Jadi kalau sebelum Ramadan ni kita duk rasa berat sikit, amal Ramadan ni kita pulun betul-betul tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok di pusat Islam, kita setiap hari ada iftar perdana untuk pelajar-pelajar kita, lebih kurang dalam 150 orang lah terhad. Jadi kalau boleh, kalau dulu kita target memang setiap hari kita nak bagi 1000 orang terus belajar kita, tapi apakan daya kita memerlukan lagi sumbangan lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah bulan Ramadan ni kita azam betul-betul, kita banyakkan lagi sedekah, mudah-mudahan ia akan beri manfaat kepada kita bersama, insya-Allah.